Di mana jua padamu Tuhan, aku bermohon dosa ayahku minta diampunkan. Ku iringi doa rahmati dia, tempatkanlah ayahku bersama kekasihmu di pondok kecil di pantai ombak berbuih putih beralun-alun.
Bismillah, bismillah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah. Sebentar lagi insyaAllah kita akan mula majlis. Jadi insyaAllah semua boleh ambil tempat. Muslimat boleh duduk di bahagian dalam rumah insyaAllah, ataupun boleh duduk di bahagian platform yang belakang insyaAllah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. InsyaAllah. Tes. Jadi majlis kita di bahagian belah petang ini iaitu majlis forum bicara ilmu. Majlis forum bicara ilmu iaitu yang akan mengupas tajuk berkenaan dengan kepentingan ulama dan juga ilmu dalam pembangunan masyarakat madani dari kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah. Jadi sepatutnya panelis kita pada malam ini, pada petang ini, iaitu Syekh Imran Anggulia juga dengan Ustaz Raja Muklis. Tetapi Ustaz Raja Muklis baru saja pemergian ayahandanya pagi tadi. Jadi insyaAllah akan dijemput Ustaz Salahuddin Yusof untuk mewakili ataupun menggantikan tempat Ustaz Raja Ahmad Muklis. Jadi dengan ini semua para pelajar madrasah boleh hadir ke platform insyaAllah. Bagi sama-sama kita majlis forum ini insyaAllah. Semua pelajar madrasah boleh ke bahagian pentas insyaAllah. Jadi semua ambil bahagian, semua ambil tempat dulu insyaAllah sebelum kita menjemput para panelis kita. Jadi semua dijemput ambil tempat insyaAllah. Harapnya para muslimat di dalam rumah itu dapat mendengar forum. Di dalam itu ada projektor, ada layarnya projektor itu. Jika tak dapat dengar boleh maklumkan. Muslimat di dalam rumah jika tak dapat mendengar perbincangan ataupun pengisian ini boleh maklumkan insyaAllah. Yang tuan-tuan dengar ini adalah daripada Cembandik Harimau. Kumpulan Cembandik Harimau ini terima kasih banyak kerana setiap kali majlis dapat hadir ke sini bersama-sama meraihkan majlis ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan inilah adat di Kelek, agama dijunjung. Yang bangsa Melayu itu sungguhnya Allah amanahkan kepada kita supaya kita jaga dengan agama. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah dengan ini majlis mempersilakan Syekh Imran Anggulia dan juga Ustaz Salahuddin Yusof untuk ke pentas bagi memulai majlis forum bicara ilmu insya-Allah. Tafadhal masykurah. Dan bersama-sama dengan kita juga moderator kita iaitu Ustaz Fudail akan memimpin majlis forum ini insya-Allah. Semua boleh ambil bahagian, ambil tempat insya-Allah. Dipersilakan.
Ni jauh sangat ni, boleh depan lagi. Depan ni. Sini boleh. Depan. Okey, cantik. InsyaAllah. Ngalu-ngalukan ketibaan para madrasah Zawiyah Darul Madad. Terima kasih banyak kerana hadir. Dan juga pelajar-pelajar daripada Darul Istiqamah, Madrasah Ustaz Ayumbran Kahar, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih kepada Madrasah Zawiyah Darul Madad dan juga daripada Darul Istiqamah kerana hadir bagi mengisi majlis pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah majlis forum bicara ilmu ini yang akan mengupas tentang kepentingan ulama dan ilmu dalam pembangunan masyarakat madani wal jamaah. Jadi bersama-sama dengan kita Syekh Imran Anggulia dan juga Al-Fadil Ustaz Salahuddin Yusof dan moderator kita Ustaz Muhammad Fudail. Jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis ini diberkati. Jadi saya majlis dengan ini mempersilakan Ustaz Fudail untuk memimpin majlis forum bicara ilmu ini. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimai bidawamukillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra alf marrah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpahnya, dengan limpah kurnianya jabat juga kita bersama-sama dalam forum dakwah yang mana kita akan membincangkan pada tajuk kepentingan ulama dan ilmu dalam pembangunan masyarakat madani menurut kacamata Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan sebelum kita memulakan forum ini, marilah sama-sama kita kenalkan serba sedikit dahulu panelis kita, dua panelis kita yang mana ia amat masyhur dan juga ianya cukup dihormati dan disegani oleh masyarakat awam, terutamanya dalam bidang dakwah, iaitu Syekh Imran Anggulia. Assalamualaikum Syekh. Tu ada mikrofon, dah boleh ambil standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga panelis kita yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Salahuddin Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar berdua-dua, insya-Allah khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita akan meneruskan tanpa membuang masa, kita akan meneruskan forum kita dengan keadaan yang begitu santai dan tidaklah terlalu formal. Maka dengan ini pertama sekali kita ajukan kepada panelis pertama kita iaitu Syekh Imran. Boleh ya Syekh Imran? Okey. Pertanyaan yang pertama lah tentang makna tamadun tu sendiri. Tentang makna tamadun dan kebudayaan Islam, yakni masyarakat madani itu, dan hubungan dengan ulama ilmu pengetahuan. Makna dari sudut apa pandangan Syekh? Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
Tuhan sekalian alam. Makna tamadun. Tamadun itu datang daripada perkataan yang paling mudah kita faham, iaitu Madinah. Itu apa? Madinah. Maka apabila kita sebutkan tamadun di dalam Islam, hendaklah kita faham ketamadunan yang berpaksikan Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak katakan satu masyarakat itu masyarakat yang bertamadun, itu masyarakat yang berakhlak. Itu masyarakat yang ada ihtiramul kabir, menghormati orang tua. Itu masyarakat yang ada mengasihi orang yang lebih muda. Itu masyarakat yang ada ijlal, keagungan dan penghormatan terhadap para ulama. Itu tamadun. Ketamadunan bukan hanya bermakna barang binaan semata-mata. Kalau nak ikut bahan binaan, maka labah-labah lah yang paling bagus. Dalam benda yang paling halus, yang paling lemah, yang paling senang hancur, dia boleh buat sarang. Dia boleh jerat binatang. Dia boleh buat macam-macam dalam sarang laba-laba ni. Dan macam-macam binatang lagi. Kalau kita nak ikutkan ketamadunan, maka binatanglah yang lebih hebat. Apakah yang membezakan manusia dan binatang? Adalah kita ini adalah makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu masyarakat yang bertamadun adalah satu masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Satu masyarakat yang mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah satu masyarakat yang bertamadun. Satu masyarakat yang mengambil akhlak dan adab sebagai prinsip hidup dan bukanlah duit semata-mata. Ada pula kita lihat contohnya beberapa negara, contohnya negara-negara barat, mereka itu ketamadunan mereka berpaksikan harta. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kebebasan. Lagi bebas, lagi tamadun. Laki nak jadi perempuan boleh, perempuan nak jadi laki boleh. Laki nak kahwin laki boleh, perempuan nak kahwin perempuan pun boleh. Itu pemahaman ketamadunan mereka. Kenapa? Agak-agaknya kenapa orang kafir ni dia masih terumbang-ambing mencari identiti. Bukan seperti kita. Kita tak perlu cari identiti. Kita dah tahu apa yang kita nak dan kita perjuangkan perkara tersebut. Ada pula orang kafir, dia mencari-cari identiti, kemudian dalam yang dia cari dan dia perjuangkan, selepas berapa tahun dia tukar, selepas berapa tahun dia tukar, selepas berapa tahun dia kata ini dah tak boleh dah. Dulu asal usul mereka orang barat, walau orang barat sekalipun, dia tak benarkan orang buka pakaian. Kerana pemahaman ketamadunan mereka, tak boleh tunjuk-tunjuk badan, mesti tutup. Pemahaman ketamadunan mereka, perempuan tak boleh mengundi. Pemahaman ketamadunan mereka, perempuan duduk rumah sahaja jaga suami, perempuan tak boleh belajar, tak boleh kerja. Dan diorang perjuangkan. Kita Islam tak ada masalah, kita nak perempuan belajar. Kemudian kalau perempuan itu dia memilih untuk tidak berkahwin dan dia nak kerja, dia nak mengajar, itu pulang kepada dia. Tidak ada masalah bagi kita. Sebab itu mereka ada pergerakan feminisme untuk memperjuangkan hak perempuan. Kerana dasar-dasar hak perempuan mereka salah daripada awal lagi. Kita macam mana? Kita ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, kita telah pun capai ketamadunan yang paling sempurna manusia tak boleh capai, iaitu ketamadunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak?
Jadi perjuangan kita adalah terhadap kejayaan yang telah dibukti. Ada pula orang kafir tu umang-ambing memperjayakan, nak cuba menjayakan sesuatu yang belum lagi pernah terbukti, bahkan jauh lagi daripada apa yang nak dibuktikan. Kalau pada waktu awal dulu, mereka orang Eropah tak ada agama. Agama tradisional mereka sembah berhala dan sebagainya. Bila masuk agama Kristian, mereka kata Kristianlah yang memberikan ketamadunan. Jadi mereka peluk Kristian. Sekarang selepas beberapa lama, Kristian yang menyebabkan kita ini lembab. Kristianlah yang merosakkan rasyat kita. Tinggalkan Kristian. Sekarang ni tak payah agama, bebas. Itu yang terbaik. Orang yang ada agama ni bagi mereka. Orang yang ada agama ni dia tak menggunakan akal fikiran dengan penuh. Dia punya cakap. Dia punya cakap. Jadi dari segi ringkas, ketamadunan kita adalah berpaksikan ketamadunan yang paling sempurna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terbukti dan pernah terjadi dalam sejarah manusia. Berjaya. Mereka tak ada tamadun. Mereka nak kembali pada tamadun apa? Apa yang mereka nak pegang? Apakah pemahaman mereka satu tamadun yang berjaya? Mereka belum capai. Kita sudah capai. Kita sudah capai dan kita hanya berusaha untuk kembalikan apa yang kita telah capai. Sebab itu kita ada hala tuju dan kita tak ke kiri, tak ke kanan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pula ulama. Kenapa kita kena, apakah peranan ulama? Ulama warathatul anbiya. Mereka itu perwaris para nabi. Sebab itu kita pegang tunjuk ajar mereka kerana mereka lah representatif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segala perubahan, segala kemodenan, segala kecanggihan yang kita menikmati di dalam dunia ini adalah daripada usaha ulama Islam. Adalah usaha ulama Islam. Ada pula agama selain daripada Islam, mereka menentang kemodenan. Kenapa? Kerana ia menggugat kuasa mereka. Menggugat kuasa apa? Kuasa mereka. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Ahsan. Syekh Imran atas penerangan maksud tamadun dan juga budaya dari segi barat dan juga dari segi apa yang kita dapat, iaitu syariat Islam kita sendiri. Baik, seterusnya soalan yang akan dianjurkan kepada Ustaz Salahuddin, iaitu berkenaan, boleh tak Ustaz terangkan tentang peranan institusi pendidikan, umpamanya macam Jamiah Al-Azhar ataupun institut yang berada di Damsyik dan mungkin yang berada di, contohnya macam di Amerika sendiri pun, yang berlandaskan institusi Islami, hatta walaupun di Malaysia. Apakah dia punya peranan dia yang sebenarnya dalam membentuk budaya ilmu dan juga institusi khilafah dan kesultanan dalam memperkukuhkan budaya masyarakat madani yang kita bincangkan ni. InsyaAllah, tafadhal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan moderator, juga kepada Syekh Imran Anggulia, juga adalah guru saya sebetulnya. Dan ana juga ada belajar dengan Syekh Imran. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, para pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi apabila kita menyebut berkenaan dengan manhaj ataupun apakah peranan penting dalam ilmu ini, institusi keilmuan seperti Universiti Al-Azhar yang lebih 1000 tahun, juga universiti-universiti lain yang memperjuangkan apa yang mereka bawa daripada manhaj mereka, iaitu gagasan yang mereka bawa, sama ada perkara itu berlandaskan agama Islam ataupun luar, iaitu pendidikan yang berdasarkan apa? Sekular. Jadi kita memilih. Bila kita memilih, Allah SWT telah memerintahkan apa?
supaya kita ni sentiasa apa? Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala tak cipta manusia dan jin ni kecuali untuk beribadah. Jadi hakikat untuk kita diciptakan adalah Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Kita bergantung kepada Allah, iaitu sentiasa berhajat, sentiasa memohon, sentiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila kita berharap, sudah tentu kita nak apa yang Allah Ta'ala nak, bukan kita nak apa yang kita nak. Faham tak? Kita nak apa yang Allah Ta'ala nak, iaitu berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhaj Al-Azhar itu adalah manhajnya apa? Iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, daripada pembelajaran proses pembelajaran di Universiti Al-Azhar adalah segala kitab-kitab yang ditulis adalah daripada doktor-doktor sendiri, daripada Syekh Al-Azhar. Contoh Syekh saya lah, terutamanya Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim. Dia adalah rektor Al-Azhar lah, di Cawangan Zakzik waktu tu, dan dia adalah mursyid bagi tarikat Al-Hashimi. Jadi setiap minggu kita akan hadir pada majlis beliau. Setelah semai Jumaat kita adalah bacaan zikir-zikir. Untuk apa? Supaya hadir pada manhaj Al-Azhar itu, yang pertama apa? Ilmu yakin. Kita ada ilmu. Lepas tu kita ada ainul yakin, iaitu kita zahirkan ilmu kita bila kita tahu. Belajar sembahyang, kita sembahyang. Kita belajar puasa, kita puasa. Kita dah belajar, kita amalkan. Lalu dapatnya hakul yakin, dapatnya perkara tasawuf. Itulah manhaj Al-Azhar. Tasawuf tu apa? Sentiasa ingat alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sentiasa mengingati Allah sama ada kamu berdiri, duduk ataupun berbaring. Kita berbaring, kita duduk macam ini, kita buat apalah, bersukan ke, main bola ke, main badminton ke, kita berlari, kita kena sentiasa mengingat Allah. Iaitu sebab apa? Sebab kebergantungan kita pada Allah, dan kita sentiasa mengingati Allah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Itulah manhaj Al-Azhar itu. Tapi bila kita bawa kepada dari sudut keilmuan, tartib ilmu mestilah dia berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Yang kedua, bila kita sebut fiqh, itu tartib ilmu. Mestilah arba'ah mazahib, ada 4 mazhab itulah. Dan kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Ada juga makam Imam Syafi'i, juga ada masjid Imam Syafi'i di sana, di Mesir. Dan yang ketiganya, mestilah kita ada perkara tasawuf. Itu manhaj Al-Azhar, iaitu tasawuf tu apa? Berkenaan tentang hati. Kita nak belajar sabar, redha. Dan sabar ni adalah innallaha ma'as sabirin. Kita nak bersama dengan Allah, tapi kita tak sabar. Tak sabar nak belajar, tak sabar. Nak cepat aja belajar setahun. Orang belajar 8, 10, 20 tahun, dia tak sabar. Tapi macam mana nak sabar? Sedangkan Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar tu, bersabar 300 darjah apa? Bersabar menuntut ilmu. Itu 300 darjat di sisi Allah. Yang kedua, bersabar dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah. Bersabar, kena solat ni sabar je lah, solat je lah. Kena jauhkan maksiat, sabarlah. Tapi jauh maksiat ni 600 darjat. Untuk melakukan ketaatan 300 darjat. Bersabar. Yang keduanya, bila kita bersabar untuk menjauhkan maksiat 600 darjat di sisi Allah. Dan 900 darjat ialah orang yang diberi ujian oleh Allah, sama ada kesakitan, kelaparan, kesusahan. Itu 900 darjat. Tetapi darjat yang paling tidak ada hitungan, tidak terhad, tak ada limit, tidak terkira, apa dia darjatnya? Bi ghairi hisab. Tak ada iaitu yang dikatakan bi ghairi hisab tu apa? Adalah pahala sabar. Jadi sabar ni memang kena ada pada setiap orang, sebab dengan sabar inilah kita dapat apa? Dapat seorang penuntut ilmu, dapatnya jadi alim ulama, dapatnya di sisi Allah tu kebergantungan kita lebih lagi. Sebab kita dapat pahala sabar tu. Dan seterusnya dengan sabar tu juga kita akan jadi apa? Orang yang sentiasa dalam jihad fisabilillah. Macam kita belajar, kita dalam jihad fisabilillah, seperti mana
para alim ulama, kita tengok seperti mana Majlis Al-Azhar tahu, Al-Azhar tu sendiri, Syekh yang pertama Muhammad Al-Khurashi tahun 1690 Masihi. Waktu tu baru lebih kurang 400 hijrah lebih macam itu. Nampak. Dia ada 50 orang syekh, sehingga yang terakhir adalah Syekh Ahmad Taib. Jadi mereka ni manhaj Al-Azhar ialah mementingkan akidah itu sendiri seperti mana yang dipertanyakan oleh Syekh Ali Jumaah. Jadi ada jemaah tanya Ali Jumaah apa dia manhaj Al-Azhar, anak murid dia sendiri. Dia tanya apa dia manhaj Al-Azhar, iaitu yang pertama mestilah berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Yang kedua mestilah arba'i mazahibnya, ini imam mujtahid. Yang empat iaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan kita berpegang di Malaysia dengan mazhab Syafi'i. Dan kita punya tasawuf apa? Mestilah dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita kena tahulah pelbagai tartib keilmuan ini yang kalau boleh kita sebutkan sanad-sanad keilmuan ini daripada guru-guru mereka, yang mana kita dapat keberkatan ini daripada guru-guru kita. Kita kenal Islam ni daripada guru-guru kita. Dan mereka guru-guru ni adalah mengenal agama Islam ini daripada guru-guru mereka sendiri. Dan sampai yang tartib keilmuan itu pada ijma' ulama, sampai yang pada tabi'in, sampai yang kepada tabi'in, sampai yang kepada sahabat antara muhajirin dan ansar, dan sampai yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tartib keadaban dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mengikut manhaj apa yang kita belajar daripada sekolah pondok, daripada universiti, daripada tempat yang kita tuntut ilmu, itu mestilah mengikut manhaj yang betul, iaitu manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah penting, seperti mana yang disebutkan tentang akidah ini, kita kena gigitlah akidah ini dengan gigi geraham kita, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah yang berpaksikan kepada perjalanan Nabi SAW, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para salafus salih daripada ijma' ulama, dan juga yang menuruti mereka sehingga hari kiamat. Inilah jalan yang kita kena pegang, yang kita kena gigit, yang kita kena yakin jazim dalam akidah kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita nur cahaya kefahaman dan seterusnya. Allah Ta'ala kurniakan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiqh pada Ustaz Salahuddin. Mana kita ni antara yang boleh kita kupaskan daripada kupasan beliau sendiri, huraian beliau sendiri adalah berkenaan dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertasawuf ni tentu dia orang bertakwa. Dia nak orang yang bertakwa ni sudah tentu dia orang yang bertasawuf. Yang mana saya ingat dalil yang mana guru saya sendiri ketengahkan disebut, iaitu Syekh Abdul Samad Muhannah Al-Azhari Al-Syafi'i menyatakan dalam ayat Quran daripada surah Tukafi selalu yang masyhur, yang selalu kita baca, iaitu ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yang mana ulama menafsirkan ayat ini ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, iaitu para sahabat yang dinisbahkan sebagai ahli sufa, sebagai ahli sufa, yang mana hatinya itu sentiasa berpaksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka ni bersabar dan juga mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan agar berharap akan adanya harapan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang daripada pagi hingga ke malam. Seperti mana yang dalil yang Ustaz Salahuddin pun sebut, iaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu berzikir, yang selalu mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia diri, dari dia duduk dan juga dia berbaringan. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang selalu bersabar dan juga berzikir dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Jadi ini adalah kita sudah pun masuk pada pusingan kedua. Maka soalan yang seterusnya akan diajukan kepada Ustaz Salahuddin lagi. Saya ikut SOP kertas ni lah. Kan? Okey. Cuba Ustaz Salahuddin boleh tak bahaskan tentang masalah dan cabaran dalaman kaum muslimin berkenaan penyebaran budaya ilmu, cabaran berkenaan seperti contoh etikad, dari sudut akidah,
dan juga adab dalam menuntut ilmu itu sendiri. Fadhal Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jadi cabaran dalam kita mempertahankan, hakikatnya adalah untuk kita mempertahankan akidah kita, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga cabaran dalam kita mengharungi arena global ini, yang mana sekarang kita tengoklah kalau macam kita belajar dalam situasi pondok dan sebagainya, kita tak ada masalah sebab kita ada penghatan, ada sempadan. Jadi kalau kat luar sana masyarakat lebih kepada apa? Global, daripada handphone. Mereka lebih percaya handphone daripada percaya apa yang ulama telah susun dalam kitab-kitab mereka. Sehingga mana mereka tidak perlukan dalil pun. Mereka berpegang dengan apa yang kita rasakan sebagai taklid. Mereka ikut bukan dengan ilmu. Yang kita sebut jahil lah. Taklid yang jahil, taklid yang buta. Mereka ikut saja. Mereka nampak, mereka dengar, mereka faham, dia terikut. Tanpa ada kajian ulama. Sedangkan para ulama, contoh tengok seperti mana Imam Bukhari hendak mengambil satu periwayatan hadis. Dia tahu satu sanad hadis itu daripada rijal hadis tentang syarat, siqah dan sebagainya. Tak boleh seorang riwayat hadis itu dia tipu kucing pun tak boleh. Imam Bukhari tak ambil hadis daripada dia. Tipu kucing, makan-makan. Lepas tu dia tak bagi makan kucing tu, dia tipu je. Itu Imam Bukhari tak ambil sanad daripada dia, daripada riwayat hadis daripada dia. Macam itu ulama jaganya ada adab dalam tartib keilmuan untuk menjaga ilmu itu, hadis-hadis Nabi SAW. Tapi pada akhir zaman ni, apa yang kita jaga tu kita jaga. Tapi apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat ataupun agama untuk kita sebar luaskan, mereka tidak ambil peduli daripada perkara-perkara asal usul ilmu itu sendiri. Sebab apa? Sebab dan dekat luar tu dah banyak dengan handphonenya, dengan maklumatnya. Jadi orang dulu tengok berita, orang sekarang tak tengok berita, tengok Facebook je. Orang dulu kena pergi forum, kena pergi majlis ilmu, kena pergi daurah, kena pergi belajar kitab, kena belajar madrasah. Sekarang mereka belajar dekat rumah aja. Pakai handphone, pakai video. Jadi itu adalah cabaran yang utama sebetulnya. Itu cabaran. Yang paling hebat lagi, video daripada kalangan ulama ahli sunnah sendiri yang kita buat secara live, kalau kita tengok yang view cuma berapa puluh orang. Tapi yang lebih hukumnya lebih diambil, yang ringan, yang mereka boleh amalkan selain daripada akidah manhaj yang betul ni, itulah yang mereka ambil dan like sampai berpuluh ribu. Jadi itulah cabaran kita sekarang ini. Jadi macam mana kita nak mengharungi cabaran pada akhir zaman ini? Bukan berlaku pada zaman kita juga. Seperti mana zaman Nabi, ketika mana Nabi berhijrah, sebelum Nabi berhijrah ketika di Mekah, 50 tahun, 51 tahun Nabi mula berhijrah ke Madinah. Itu juga adalah satu cabaran bagi orang-orang, bagi Nabi sendiri. Dan juga ketika mana zaman sahabat, ketika wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, untuk menangkis golongan yang menolak akan wajib membayar zakat. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengisytiharkan perang pada orang ini. Yang kedua yang berlaku adalah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab ini ditegas. Jadi kalau kita jadi pemerintah, kita kena tegas. Sebab apa? Kita dapat membangunkan perkara yang hak dan menghilangkan perkara yang batil. Kalau tak tegas, perkara takkan dapat. Dan yang ketiganya, bila sampai Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ni apa? Waktu tu adanya orang-orang musyrik, orang-orang yang munafik seperti Abdullah bin Sabah. Betul kalau salah beritahu. Dan berlakunya fitnah dan sebagainya, jadi terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Waktu tu sehingga terbunuhnya para sahabat untuk menegakkan agama. Bukan itu saja, berlaku juga pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, bersama dengan Muawiyah, sehingga 20,000 orang Islam terbunuh. Dan waktu tu tak ada dosa bagi mereka. Kalau mereka betul dapat 2 pahala. Kalau mereka salah dalam beristihad, mereka dapat 1 pahala. Sehingga mana nampak dugaan cabaran yang mereka hadapi. Bukan itu saja, pada zaman tabi'in. Zaman tabi'in, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang bertemu dengan 10 orang sahabat. Sebab tabi'in ni dia kena bertemu dengan sahabat syarat dia. Dan dia mengikut sahabat. Jadi sahabat ni membawa akidah ahli sunnah dan mereka ikut daripada kalangan tabi'in ni mengikut. Antaranya Imam Abu Hanifah yang berdebat dengan tokoh daripada
Imam Mu'tazilah. Jadi ada perdebatan ilmu kalam. Tanya Allah, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Lepas tu Imam Abu Hanifah kata apa? Kalau engkau Tuhan di mana? Aku tanya balik, roh kau dekat mana? Dekat kaki ke, dekat kepala ke, dekat lutut? Dia pun tak dapat jawab roh kat mana. Maknanya ada sumbangan, adanya perkara jihad para ulama-ulama dulu, para tabi'in, para sahabat dan juga Nabi sendiri. Jadi apakah kita ini pada akhir zaman tidak ada cabaran dalam menyampaikan agama? Tidak ada cabaran untuk kita mempertahankan akidah? Tidak ada cabaran ke kita nak membuat perkara-perkara kebaikan dalam masyarakat? Ada. Mesti ada. Dan perkara tu kita kena tanggung perkara itu sebab sudah memberati pada diri kita. Sebab Nabi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewarisi, Nabi tidak mewarisi harta kepada kita ini, tetapi Nabi mewarisi ilmu. Ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita tanya kepada orang yang alim apabila kita tidak mengetahui. Jadi dengan ilmu inilah kita akan bawa kepada masyarakat. Walaupun ada dugaan, tapi yang kita nak bawa ni ilmu yang macam mana? Dia ada ilmu yang betul-betul ilmu, ada yang ilmu zan, ada ilmu syak, ada ilmu waham. Kalau ilmu yang betul ilmu ni kita kena tegak betul, iaitu ilmu akidah, kena jazim, dia tidak boleh syak, zan, waham. Barulah kita bawa kepada masyarakat kepada ilmu akidah dulu. Sebab tu masyarakat tidak tahu perkara akidah, tidak tahu perkara yang ini perkara tauhid itu, lalu mereka akan memilih perkara yang lain daripada perkara akidah yang masuk dalam hati mereka. Jadi itu cabaran yang pertama sebetulnya untuk kita bawa manhaj Azhari itu sendiri dalam masyarakat. Dan yang keduanya apabila kita sebut cabaran ni memang tidak larilah. Cabaran tu memang tak lari. Tetapi macam mana kita nak kuatkan diri kita, kita kena bersatu. Bersatulah. Macam kita tengoklah lidi penyapu tu, kalau satu boleh bersatu ke? Tak boleh. Kita ikat barulah jadi lidi penyapu contoh. Kita boleh kuat. Kita kena bersatu padu. Bersatu tu dengan apa? Dengan manhaj yang satu. Manhaj yang betul iaitu akidah kita betul, kita apa yang kita belajar betul. Jadi kita bersatu untuk kita sampaikan kepada masyarakat, jadi masyarakat boleh terima dan masyarakat akan dapat perkara yang baik daripada apa yang kita fikirkan, apa yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada diri kita dan apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan yang baik-baik pada diri kita ini. Mudah-mudahan inilah Allah Ta'ala pilih kita, dan semoga yang seterusnya apabila kita sebut cabaran, setelah itu cabaran tu akan diberikan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan memberikan cabaran daripada apa yang kita dapat itu dengan timpalan yang sebaiknya di dunia dan di akhirat. Cabaran tu tetap ada. Sama ada susah, sama cabaran mestilah susah, tak ada cabaran yang senang. Cabaran mesti susah. Tapi mesti kita kena perbaiki diri kita dan kita kena bersatu padu untuk apa? Untuk kita tegakkan agama Allah ini supaya tidak hilang. Tidak hilang dan ia berada dalam keadaan yang betul, manhaj yang betul, manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampailah ke akhir hayat kita, dan adanya penyambung wasilah yang selepas daripada kita. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz Salahuddin atas penerangan yang mantap dan juga padu bib. Macam itulah kalau kita lagi orang yang orang awam ataupun masyarakat perlulah bertanya ataupun belajar at least fardu ain. Kalau kita tak nak pun ilmu fardu kifayah, bukan tak nak, maksudnya kalau kita tak mampu untuk belajar fardu kifayah, jangan kita ketepikan ilmu fardu ain. Seperti contoh rukun agama yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Sayyidina Jibril, iaitu yang pertama rukun agama yang pertama iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Islam yang mengupaskan tentang hukum hakam, yakni dalam kita belajar fiqh ataupun ibadat kita. Yang kedua iaitu Islam, iaitu iman, iaitu berkenaan dengan i'tiqad kita. Berkenaan dengan i'tiqad kita, macam mana dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sifat Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga macam mana dengan para rasul, para anbiya dan juga para malaikat, dan juga perkara-perkara sam'iyah yang perlu kita pelajari semua itu. Seterusnya dengan ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Ilmu tasawuf ni pun penting juga, janganlah kita ketepikan. Dan juga kalaulah andai katalah orang awam ni, kita
macam kita lah, saya pun orang awam juga, masyarakat macam biasa, ketepikan perkara-perkara tersebut, lalu senang-senang sahaja kita ni terburu-buru untuk meletakkan sesuatu perkara yang kita sendiri tak tahu. Kalau pandai tak apa, memandai-mandai jangan sesekali. Itu pesan ayah saya lah. Pandai tak apa, memandai-mandai jangan sesekali. Kata Syekh Ali Jumaah yang pernah saya dengar lah dari mulut beliau sendiri, alaikum ataupun alaika an tata'allam qabla tatakallam. Apa maksudnya tu? Maksudnya ke atas kamu, yakni wajiblah kamu mempelajari dahulu sebelum kamu bercakap akan sesuatu perkara itu. Maknanya jangan kita suka-suka memandai-mandai agar masalah ataupun institusi keilmuan itu tidak rosak, tidak menjadi masalah. Kan ramai hari ini yang melabur sana sini tanpa dasar ilmu. Baik, seterusnya insya-Allah kita akan ajukan soalan kepada Syekh Imran sendiri. Masya-Allah, sebelum ni Syekh, saya pernah ziarah ke Tarim. Alhamdulillah. Saya lihat di Tarim suasana itu masya-Allah. Ada pernah dengar satu ayat, Tariq fi Tarim syekh laisa lahu syekh. Apa tu tariq? Jalan di Tarim itu adalah syekh bagi siapa yang tak ada syekh. Sampai macam tu sekali. Dan saya pernah dengar daripada cerita-cerita daripada para masyayikh dan habaib juga, yang mana seseorang itu tidak akan buka kedai, tak akan berniaga kecuali dia dah khatam dengan Minhajut Talibin bab muamalat. Masya-Allah, Minhajut Talibin tu sangat tinggi kitabnya. Kalau tak habis Minhajut Talibin dalam bab muamalat, tak boleh, tak diizinkan untuk dia berniaga. Sampai macam tu sekali institusi pembelajaran di sana. Kita nak perkara tersebut ada di Malaysia. Sampaikan di sana di Darul Mustafa sendiri ada radio tersendiri, ada channel tersendiri seperti Nurul Iman. Kalau kat Malaysia kita ada institusi JAKIM iaitu IKIM, kalau kita tahu kan. Yang baru-baru ni Zayan, tapi Zayan tu dah slow sikit. Maaflah kalau terkomen. Tapi IKIM masya-Allah, medan ilmu pun banyak dekat situ. Dengan turunnya para asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan insya-Allah soalan seterusnya yang akan diajukan kepada Syekh Imran iaitu bahaskan cabaran kerosakan ilmu dari sudut pensekuleran, sekular, dan hilangnya makna sebenar pendidikan serta kedudukan ulama yang diremeh-remehkan. Tafadhal Syekh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Idea sekular yang banyak yang hidup di dalam masyarakat kita, walaupun kita tidak sedar. Contohnya kemajuan sesuatu guru ataupun kemajuan satu-satu tokoh itu bergantung kepada pengaruhnya, bergantung kepada bangunan apa yang dia boleh buat, bergantung kepada namanya yang hebat, bergantung kepada berapa kaya dia ni. Pemahaman sekular kita, bila tengok orang yang berduit je, Masya Allah, dia ni orang yang berjaya. Apa yang berjaya? Harta. Islam kafir semua boleh dapat harta. Penipu penyangak yang paling banyak harta. Orang yang kerja jujur ni yang paling susah dapat harta. Walaupun ada segelintir daripada mereka kaya, tapi sedikit. Yang jujur, betul-betul ikhlas, sedikit. Pemahaman sekular kita adalah kejayaan terletak pada nama dan harta ataupun yang sebagainya. Hakikat pemahaman kejayaan dari sudut Islam adalah berapa banyak dia bertakwa kepada Allah. Berapa banyak ilmu dia tuntut dan dia amalkan. Bukan hanya tuntut saja ilmu. Tuntut ilmu banyak-banyak, kalau tak amal maka komputer lagi pandai. Komputer hafal lagi banyak. Tuntut ilmu kalau tak amal, syaitan lagi pandai. Syaitan lagi banyak ilmu nak bandingkan dengan manusia. Akan tetapi
Perbezaan manusia adalah dia mengamalkan ilmu. Ada pula syaitan tidak mengamalkan ilmu. Pemahaman sekular. Sekular ni, kita kena faham sekular ni sebagai satu agama. Dia tak ada Tuhan. Dia bertuhankan hawa nafsu. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Afara'aita man ittaba'a hawahu, afara'aita man ittaba'a nafsahu hawa. Tidakkah kau lihat orang yang mengambil nafsunya sebagai apa yang dia mahukan? Ikut nafsu. Orang sekular ni dia orang ikut nafsu. Dan dia mengancam agama Islam. Rasulullah SAW banyak kali menyebutkan bagaimana harta ini akan mempergaduhkan sesama Islam. Harta ini yang akan menghancurkan agama Islam. Bagaimana Rasulullah SAW tak takut kita jatuh miskin, tetapi dia takut bila kita ada harta. Kerana sabda baginda Rasulullah SAW, setiap umat itu mempunyai berhalanya, dan berhala umatku adalah ad-dinar wad dirham. Adalah dinar dan dirham, fulus. Ini berhala kita. Dan sekular ini, pemahaman sekular ini, dia mengambilkan duit. Dia semua dia ambil kira duit. Dia punya jati diri, sifat-sifat mulia dia berpaksikan duit. Kalau tak mendatangkan keuntungan, jangan buat. Menderma, tak mendatangkan keuntungan. Tak, untuk mereka derma tak penting. Kita Masya Allah Islam menderma penting. Sembahyang dengan kerja mana lagi penting? Untuk kita sembahyang. Untuk orang pemahaman sekular, bahkan orang Islam sekalipun, kerja lagi penting. Kalau kerja, tak boleh makan. Kalau tak makan, mati. Kalau tak sembahyang, tak mati. Masya Allah. Itu perbezaan dia antara sekular dan Islam. Persoalan dia sekali lagi. Cabaran kerosakan ilmu dari sudut persekuleran. Begitu juga rosaklah ilmu, wahai pelajar-pelajar ilmu sekalian, kerana duit. Belajar tahfiz, belajar pondok, belajar universiti, belajar. Ilmu kamu akan rosak kerana tamak kamu terhadap duit. Akan rosak. Habis apa jadi aku belajar lama-lama tu? Bertukar. Dia akan bertukar. Dia kata yang belajar tu semua bagus. Dia membantu aku untuk jadi lebih progresif, dia kata. Mesti ubah. Hilangnya makna sebenar pendidikan serta kedudukan ulama yang diremehkan. Apakah tujuan utama pendidikan? Laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Ini kata Hasan al-Basri. Tahu siapa Hasan al-Basri? Tahu siapa? Tahu siapa Hasan al-Basri? Siapa? Siapa guru Hasan al-Basri? Sayyidina Ali radhiyallahu an, seorang tabi'in. Dia kata ilmu itu bukan dengan banyak riwayat, banyak cakap, pandai ceramah, pandai cakap, aku petik daripada buku ni, aku petik daripada buku tu, aku petik. Itu bukan ilmu. Apakah ilmu yang sebenar? Al-khasyah, takut kepada Allah. Itu ilmu sebenar. Itu ilmu yang
sebenar. Ada pula kalau kau pandai ceramah, itu tak semestinya ilmu. Pandai bercakap, pandai bertutur kata, engkau amalkan tak? Tak. Nah, itu ilmu apa ni? Engkau bertakwa pada Allah tak? Alah, itu lain. Mana ada lain? Itu kait mengait. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang ulama itu orang yang bertakwa kepada Allah. Kita kena kembali balik pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidun min ba'di. Khulafaur rasyidin selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin daripada orang yang paling alim dan paling bertakwa kepada Allah, baru kita boleh maju. Pemimpin adalah orang yang tahu tentang halal dan haram dan takwa kepada Allah, baru boleh maju. Orang yang ada keikhlasan, orang yang memperjuangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan memperjuangkan hak tersendiri. Ini kan di luar ceritanya macam-macam. Oh, aku buatkan kau wahai masyarakat. Oh, aku buatkan, nampak tak aku buatkan kau untuk ni. Itu buat untuk diri sendiri. Supaya lain kali orang boleh undi kau lagi. Supaya kau dapat buat bisnes, kau dapat duit. Kita inilah yang ditipu. Betul. Okey, aku sokong kau. Pergilah sokong dia. Ini satu dunia musibah ini. Ini bukan hanya di negeri ini atau negeri itu. Ini satu dunia musibah ni melanda. Orang yang menjadi pemimpin semua orang yang tak ada iman, tak ada takwa, tak ada semangat khidmat masyarakat, tak ada. Semua mementingkan diri sendiri semata-mata. Bahkan jahil. Jahil bukan dari segi agama saja, dari ilmu dunia pun jahil juga. Apa nak buat? Kita ni je yang terbodoh-bodoh, nyokong. Betul, kau cakap betul. Okey. Aku sokong. Salah siapa? Salah sendiri. Kalau umat semua pandai-pandai, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Allah berjanji. Allah tak payah cakap dia janji pun, cukup Allah kata Allah akan menjadikan. Tetapi ni Allah janji, menunjukkan kesungguhan Allah. Kalaulah engkau ni beriman dan amal saleh, Allah akan memilih kamu untuk menjadi pengganti. Macam mana Allah buat? Macam Allah buat sebelum kamu lagi. Zaman dulu-dulu Allah dah buat. Apa kamu syaki bahawasanya Allah tak boleh lakukan pada zaman ini. Jadi petunjuk kita, paksi kita adalah para ulama, perwaris Nabi, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk kita. Bukan hanya dengan nama sahaja. Wallahu alam. Baik, terima kasih kepada Syekh Imran. Barakallahu fiikum atas pandangan dan juga kupasan yang telah dibahaskan oleh Syekh Imran sendiri. Baik, kita sudah pun masuk ke penghujung akhir rancangan. Maka kita ada pusingan yang terakhirlah. Soalan ini akan diajukan kepada dua-dua panel. Sama soalan, tapi kita nak dengar perbezaan ataupun pandangan antara dua panelis kita ini. Yang pertama sekali Ustaz Salahuddin, kita boleh tak Ustaz sentuh ataupun kupaskan, beri cadangan tentang kaedah ataupun cara untuk mendepani, untuk menangani cabaran yang digariskan dan peranan generasi terkini di dalamnya, yakni khususnya dalam bidang dakwah ni sini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi antara cabaran untuk kita mendepani
Jadi kita kena tahu kita ni sebagai apa? Penyampai ataupun da'i lah, menyampaikan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam itu sendiri, iaitu agama mengesahkan Allah, agama tauhid. Lalu kita mengajak masyarakat kepada perkara yang baik, amal ma'ruf, nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu ni adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala cipta daripada kalangan Nabi Adam, dan Allah Ta'ala gunakan kita ni dengan diutusnya para Nabi, seterusnya dengan Rasul-Rasul, dengannya kitab-kitab untuk kita ikut, untuk kita amalkan. Jadi kita ni Allah Ta'ala pilih lagi, lebih hebat lagi, iaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para Nabi, dan kita ni dalam jalan talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kita adalah orang yang menuntut ilmu. Jadi dalam kita menuntut ilmu, kita juga adalah jihad fisabilillah lah. Jihad untuk kita apa? Mendapatkan apa? Fadilah tersebut, fadilat daripada perkara jihad itu, menuntut ilmu, jalan menuju ke syurga. Dan yang ketiganya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu untuk apa? Untuk kita sampaikan agama ini kepada umat manusia. Jadi perkara itu tidak terputus sampai hari kiamat nanti. Jadi antara cabarannya adalah sudah tentu adalah kita nak menjaga tartib keilmuan itu. Tartib keilmuan. Jadi agama yang kita dapat, ilmu yang kita dapat sudah tentulah daripada perkara yang betul, kitab yang betul, guru yang betul. Dan dalam menjalani perkara ilmu tu sudah tentulah kita adanya perkara kita ni yang pertama apa? Islam. Setelah Islam kita ni jadi apa? Mukmin. Lepas mukmin kita jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Selepas takwa kita jadi apa? Muqarrabin ataupun muhsinin. Supaya apa? Supaya kita ni lebih dekat hatinya kepada Allah untuk kita sampaikan agama kepada masyarakat. Jadi kita kena jaga diri kita dulu. Kita tengok diri kita dulu. Kita tengok diri kita dulu, akhlak kita, kita punya apa? Keilmuan yang ada pada diri kita, daripada guru-guru kita yang kita ambil, daripada mereka, seterusnya kita dapat sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Dan memang cabaran tu memang tetap ada, tetapi kita kena ada sentiasa apa? Istiqamah dalam mendepani cabaran dengan perkara-perkara yang Allah SWT redha, sebab ini adalah tanggungjawab yang berat dalam kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat di luar sana. Dan manhaj kita mestilah kita tidak terlepas daripada dua perkara, iaitu seperti mana hadis Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada, kitab Allah wa itrata ahli baiti. Ini kitab Allah wa sunnati, iaitu aku telah meninggalkan kepada kamu itu perkara yang jika kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat setelah ketiadaanku selama-lamanya. Tak akan sesat. Iaitu apa dia? Al-Quran dan ahli keluargaku, daripada ahli bait. Ahli bait dan juga sunnah. Al-Quran dan kitab dan riwayat Ahmad. Kita dalam riwayat Ahmad, kitab Allah wa sunnati. Ini Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan kita kena berpegang teguh, ikhlas dalam mengamalkannya, serta kita dapat menyampaikan ilmu ataupun dakwah Nabi ini dengan berlandaskan syariat Islam, dengan dua perkara asas tadi. Dan mudah-mudahan daripada perkara ini, daripada apa yang kita pelajari, daripada apa yang kita hendak sampaikan itu adalah segalanya adalah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentu perkara ini adalah daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yang pertama apa? Jangan kita putus berdoa. Yang pertama, jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bantu. Itulah senjata pertama. Kita berdoa untuk kita belajar, kita berdoa untuk kita sampaikan ilmu, kita berdoa untuk kita berdakwah. Jadi doa ni adalah senjata utama orang beriman, orang mukmin.
Jalan untuk berdoa tu macam-macam. Kita solat boleh, kita tahajud, kita puasa, kita dengan solat duha tak putus. Jadi itu adalah perkara-perkara supaya kita berjaya lah. Berjaya mudah-mudahan di dunia dan di akhirat sana. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Seterusnya soalan yang sama yang akan ditujukan oleh kepada Syekh Imran, iaitu bagaimana kaedah ataupun cara untuk kita menangani masalah cabaran yang kita lalui sekarang ni, dan juga apakah peranan generasi zaman kini dalam membangunkan masyarakat madani kita. InsyaAllah, tafadhal Syekh. Yang pertama sekali, ilmu. Tuntut ilmu. Ini perjalanan yang panjang seperti yang disebutkan oleh Ustaz Salahuddin. Menuntut ilmu. Yang kedua, ketakwaan kepada Allah. Mesti mensucikan hati. Mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada ikhlas. Yang ketiga, mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada dua panelis kita. InsyaAllah moga-moga apa yang disampaikan pada dua panelis kita, iaitu Syekh Imran dan juga Ustaz Salahuddin, memberikan kita input dan juga sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan memanjangkan dan juga menjaga kedua panelis kita, iaitu Syekh Imran dan juga Ustaz Salahuddin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kerahmatan ilmu yang wasi'ah, ilmu yang lapang, dan juga kefahaman dan juga kefakihan dalam ilmu, serta menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liazwajatina wa dhurriyyatina wa liashabina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la ahya'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna من المتقين والفائزين والصالحين والفاهمين والفاكهين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رتل الفاتحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Baik, setelah selesai, kita telah selesai daripada forum kita, maka segala kurang dan juga silap mohon maaf dari saya dan juga EJK-EJK yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu Taala memberikan kami semua kekuatan dan juga tunjuk ajar dan juga hidayah untuk kami. Dan setakat itu saja, insya-Allah ada peluang, ada masa kita bertemu lagi, dan saya akan ucapkan Assalamualaikum